Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jadi hormati Tuan Syamsuddin, Kabib Tapah dan sahabat-sahabat dari IPD Tapah, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari Khamis ini 27 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2022 masih terpanjatkan setinggi puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi Muhammad, dan azan zuhur dikumandangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Yusuf hafizahumullah taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang terbaik kepada kedua-dua ustaz kita. Terima kasih diucapkan. Dan seperti biasa, kuliah zuhur kita membincangkan isi kandungan kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asyirah dan Maturidiyah yang disusun oleh Al-Fadhil Tuan Guru Al-Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Banji Al-Ali Hafizullah Ta'ala. Kita membincangkan tentang bahagian-bahagian hukum, di mana kita masih lagi dalam bahagian yang ketiga dalam hukum, iaitu hukum syarak. Di mana hukum syarak ia terbahagi kepada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Jadi hukum taklifi telah kita terangkan dalam dua kuliah yang lalu yang berkaitan dengan hukum wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi inilah yang dikatakan sebagai hukum taklifi, hukum yang terletak, hukum berbentuk tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang Muslim yang mukallaf, yang cukup syarat-syarat untuk menanggung tanggungjawab syarak. Mana kata bila seorang itu mukallaf, layaklah dia mendapat pahala dari perbuatan taatnya dan layaklah dia mendapat dosa dari perbuatan maksiatnya. Maka hukum taklifi berjalan atas dirinya, ya, sama ada wajib atau sunat atau haram atau makruh atau harus, semua berjalan, ya, yang telah kita terangkan. Namun demikian, kelima-lima hukum taklifi ini juga berkaitan, ya, dengan hukum wadai. Maka hukum ini akan berjalan sekiranya ada 5 benda yang bersama dengan hukum taklifi itu, yang dinamakan sebagai hukum wadai. Pertama-tamanya ialah sebab
Ya, sebab diterangkan di dalam kitab ini ma yalzamu min wujudihil wujud, apa-apa yang lazim ya, daripada wujudannya, wujud sesuatu. Maknanya daripada benda itu ya, lazim akan jadi sesuatu. Daripada sebab dia sebagai sebab, maka adanya sesuatu musabab. Wa min adamihil adamu li dzatih, dan tiadalah dia sebagai sebab, maka tiadalah musabab itu. Contoh diberi sini, sebab wajib semayang ialah masuk waktu. Bila masuk waktu, itulah sebab wajibnya solat. Jadi zuhur tadi, masuk waktu zuhur barulah wajib solat zuhur. Belum masuk waktu zuhur tak wajib semayang zuhur. Itu maksud dia. Asar macam mana? Belum masuk waktu asar tak wajib semayang asar. Yang wajib semayang zuhur. Gitu tu kata sebab ya. Sebab wajib puasa Ramadan bila tibanya bulan Ramadan. Kalau bulan macam sekarang bulan Muharram, wajib tak puasa? Bulan Ramadan tak wajib. Sebab sebabnya tu tak, kerana sebabnya itu tak ada lagi, belum wujud. Bila dah tiba Ramadan, maka itulah sebab wajibnya puasa. Kan? Puasa wajib yang pertamanya ialah bulan ya, puasa bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, itulah sebab wajibnya puasa. Kan? Ya. Dan juga yang lain lah. Kan? Itu maksud dia. Kemudian yang kedua ialah syarat. Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatih. Iaitu syarat. Syarat ni maknanya bila ada dia, maka adalah benda tu. Ada dia, maka adalah benda dia. Benda tu. Kalau tak ada dia, tak ada benda tu. Dia berbeza dengan sebab. Sebab dia, sebab dia jadi benda tu. Kan? Kalau syarat ada dia jadi benda, adalah syarat jadi benda tu. Apa syarat nak naik pangkat? Terrelatekan dalam kehidupan kita. Apa syarat naik pangkat? Yang naik pangkat, apa syarat dia? Cukup tempoh perkhidmatan. Itu syarat. Kan? Ya. Maka prestasinya terbaik. Itu syarat. Tiada tindakan tata tertib. Itu syarat. Itu syarat lah tu. Kan? Ada, tiada cuti belajar, contoh. Itu syarat. Itu syarat tu. Syarat dengan sebab berbeza dari segi bilangan antaranya. Kalau syarat, dia boleh jadi lebih dari satu. Contohnya syarat macam tadi lah kan, syarat naik pangkat tu ada 5. Contoh, yang ada 4 aja, satu lagi tak ada. Ada pula cuti belajar, jadi tak boleh naik pangkat. Contoh, kan? Macam syarat wajib solat, kan? Semua ada. Islam ada, suci hadas ada, suci najis ada, semua ada. Yang tak ada masuk waktu. Masuk waktu belum lagi. Macam mana nak sah semayang? Itu ceritanya. Tak boleh lah. Kan? Sebab ada syarat yang tak tiada di situ. Jadi tak berjadilah benda tu. Itu dia. Itu syarat. Wallahu a'lam. Itu maksud dia. Seperti syarat wajib semayang ialah suci daripada hadas dengan berwuduk dan mandi jika berhadas besar. Itu dia.
Kalau ada hadas kecil, ada hadas besar, maka tak wajib semayang. Dia kena sucikan diri dia dulu, baru wajib semayang. Kan? Dia kena berwuduk dulu, baru wajib semayang. Dia kena mandi dulu, baru wajib semayang. Itu dia syarat wajib. Kan? Dia kena Islam dulu, baru wajib semayang atas dia. Kalau orang Islam tak wajib semayang. Tak wajib semayang. Ini bukan Islam, macam mana nak wajib semayang? Kan? Akil baligh tu wajib, syarat wajib semayang. Kanak-kanak wajib tak semayang? Tak wajib. Tak wajib. Kanak-kanak tak wajib semayang. Tetapi kalau dia semayang, dapat pahala tak? Dapat pahala. Kat sini ada sedikit perbezaan pandangan ulama. Pahala tu dapat ke siapa? Dapat ke dia ke dapat ke mak bapak dia? Ni di sini ada sikit perbezaan. Ada ulama mengatakan dapat ke dia. Walaupun dia tak wajib buat, tapi dia buat. Dia tak wajib semayang, tapi dia semayang. Pahala tu tetap dia dapat. Dia punya. Kan? Sebahagian ulama mengatakan pahala kepada mak bapak dia, sebab mak bapak dia yang membesarkan dia. Maka bila dia semayang, dia tak ada dosa, pasal dia tak ada tanggungjawab syarak belum akil baligh. Tak dosa kalau dia tak semayang. Tapi kalau dia semayang juga, pahala tu dapat ke mak bapak dia. Sebab mak bapak dia yang membesarkan dia. Ini wallahu alam. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya syarat tadi. Kalau dia akil baligh, maka wajiblah dia semayang, sebab akil baligh itu satu syarat untuk wajib semayang. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, mani'. Apa ni mani'? Ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzimu min adamihi wujudun wala adamun lidzati. Apa-apa yang lazim wujudnya dia, maka tiada benda itu, terhalang benda itu, dan tidak lazim daripada tiadanya adanya benda itu. Kan? Contoh yang diberi ialah mani', perkara yang menghalang. Mani' ni kalau kita terjemah mudah, perkara yang menghalang. Mani', perkara yang menghalang wajib sembahyang. Apa dia? Kedatangan haid. Kalau perempuan, adanya najis di tubuh badan, di pakaian, di tempat sembahyang. Itu yang menghalang wajib sembahyang. Maafkan saya. Maksudnya suci daripada hadas dan najis. Kalau dia ada hadas, terhalang dia wajib sembahyang. Kalau ada najis, terhalang dia wajib sembahyang. Kalau orang perempuan ada haid, terhalang dia wajib sembahyang. Maka haid itu adalah mani', najis itu adalah mani', hadas itu adalah mani'. Kan, orang yang datang haid, perempuan datang haid nifas, terhalang wajib sembahyang tadi, tak wajib lah. Dan tak perlu ganti pun. Kalau puasa kena ganti, kalau sembahyang tak perlu ganti. Itu kalau orang perempuan, special orang perempuan lah kat situ. Kalau orang lelaki kena ganti, sembahyang kena ganti, puasa kena ganti. Kalau dia tinggal sembahyang, kena qada, wajib qada. Walaupun tetap berusaha, wajib qada. Kan? Sebab itu adanya sembahyang menghormati waktu. Maksudnya bila kita sembahyang menghormati waktu, tak boleh kira berusaha, tapi wajib ganti bila keadaan mengizinkan. Itu mana solat hormat waktu. Kalau dia tertinggal sembahyang, wajib ganti tapi tak berusaha. Kalau dia sengaja tinggal sembahyang, wajib ganti dan tetap berdosa. Itu dia. Kan? Jadi bila mani' tadi wajib sembahyang tu ada, tapi terhalang sebab apa? Datang haid untuk orang perempuan.
maka sepanjang dia datang haid tu terhalanglah dia daripada kewajipan bersolat. Terhalang dia. Tak ada lah cuti. Kalau 7 hari 7 kali 5 35 waktu cuti. 7 hari cuti puasa. Boleh telefon Food Panda, Grab, make delivery pagi-pagi, hantar rumah. Apa hal perempuan, saya cuti, yang telefon perempuan, order makanan bulan puasa pagi. Muskil operator jadi muskil kejap. Pagi ada order ni, tak puasa ke perempuan ni? Dia pun terlupa yang perempuan tu mungkin uzur syar'i. Sebab itu dia boleh makan, tapi dia order Grab, order Food Panda. Maka bila dia order Grab, order Food Panda, tak ada masalah. Itu je, tak ada masalah lah. Sebab dia memang tak puasa, terhalang dia berpuasa daripada kewajipan puasa dengan sebab dia datang haid, datang bulan, uzur syar'i. Baik. Kemudian yang keempat, sah ma yata'allaqu bihin nuqulu wa yu'taddu bihi syar'. Satu yang bergantung dengannya kelulusan hukum taklifi dan dibilangkan syarak dengannya. Apabila dia dapati sempurna syarat rukun sembahyang, maka dikatakan sah sembahyang. Kalau cukup syarat, cukup rukun, sahlah sembahyang lah. Syarat cukup, syarat wajib cukup, syarat sah cukup, rukun cukup, maka sah sembahyang. Kalau syarat tak cukup, tak menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang antaranya menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, maka tak sah sembahyang. Kan? Tak kira. Itu dia. Kan? Rukun pun gitu. Ada rukun yang tak ada. Apa dia? Fatihah tak betul. Tak ada, satu rukun dah tak ada. Rukun 13, yang tinggal 12. Fatihah tak betul, maka tidak sah. Tidak sah sembahyang. Kena buat lain. Wallahu a'lam. Yang kelima, batal ma la yata'allaqu bihin nuqulu wa la yu'taddu bisyar'. Satu yang tiada bergantung dengan kelulusan hukum taklifi dan tiada dibilangkan syarak dengannya. Bila berarti cedera pada syarat rukun sembahyang, maka dikatakan batal sembahyang. Macam tadi, lawan sah ialah batal. Batal apa dia? Perkara yang membatalkan sembahyang apa dia? Contohnya pergerakan tiga pergerakan kasar berturut-turut. Itu batal lah sembahyang. Batal. Keluar angin dari dari mulut dan dubur. Keluar angin dari dubur. Itu batal. Kalau jadi batal sembahyang. Keluar najis dari kubur dubur, batal sembahyang. Datang darah haid, batal sembahyang. Kan? Banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Itu dia. Seperti apabila dapati cedera pada syarat dan rukun sembahyang, maka dikatakan batal sembahyang. Itu dia. Wallahu a'lam. Tiada satu daripada hukum taklifi ditegakkan 5 hukum mut'i seperti wajib. Ada punya sebab, mani', syarat, sah dan batal, ini fasid. Itu dia. Contohnya diterangkan sini. Sebab yang menjadikan wajib sembahyang, apa sebab ni? Yang menjadikan wajib sembahyang tu apa sebab ni? Kan? Sebab perintah Allah, maka wajib sembahyang. Itu sebab. Sebab perintah Allah, musabab dia wajib sembahyang. Yang kedua, mani', yang menghalang daripada wajib sembahyang. Yang terang tadi, darah haid, darah nifas, semua tadi yang terang tadi. Syarat bagi wajib sembahyang. Apa syarat sah bagi wajib sembahyang? Kalau menghadap kiblat,
sah lah semayang ni. Ya, kan? Kemudian yang keempat, sah semayang orang wajib. Apa syarat sah semayang wajib? Semayang fardu. Ada syarat sah ni. Dan yang kelima, semayang yang wajib batal. Ya, semayang wajib. Kan kena didedahkan. Bukan dia dikatakan semayang wajib tu batal tangannya. Macam itu tadi kan. Kebatal semayang wajib dia. Pergerakan 3 kali tutup yang kasar membatalkan semayang. Itu seterusnya dikiaskan kepada sunat, haram, makruh dan harus. Macam kita sebut tadi kan. Dekat haram pun ada, dekat sunat pun ada, kan? Makruh pun ada. Apa sebab makruh? Apa sebab rokok makruh? Baunya. Apa sebab sunat? Makan kurma, dia adalah makanan kesukaan Nabi. Itu sebabnya. Apa sebab haram? Kerana ada larangan dalam Al-Quran. Itu maknanya. Apa sebab daging babi haram? Ada larangan dalam Al-Quran. Maknanya haram bukan menghalang hukum haram dia apabila adanya darurat yang bersangatan. Makanan habis ke bulu, tinggal baik bayar je, nak elak daripada mati, maka diharuskan. Maknanya haram tu terangkat dengan sendirinya. Syarat haram. Apa syarat daging babi itu haram? Syarat dia kan, satu, dia tertera dalam Quran. Kedua, cara hidup dia, habitat dia, itu yang menjadikan haram. Sah haram. Batal haram, ya. Perkara yang membatalkan perkara haram. Wallahu a'lam. Begitu juga sunat, makruh dan harus. Ada sebabnya, ada mani'nya, ada syaratnya, ada usulnya, ada batal. InsyaAllah akan diuraikan pada kuliah yang akan datang. Allah SWT akan uraikan satu-satu yang insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Yang baik dari Allah SWT daripada bagi kita semua. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.